Baik, secara keseluruhannya saya rasa Huion HS64 ni saya agak berpuas hatilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, itu hari saya ada beli melalui Shopee satu writing tablet Huion HS64 kalau tak silap. Dah sampai 2 hari lepas, tapi hari ni baru saya nak buat unboxing ataupun kita nak buka pack ni dan kita try untuk sambung buat pertama kali. Mungkin kita akan sambung dalam komputer yang menggunakan iOS, bukan iOS, macOS dan juga komputer yang menggunakan Windows. Kita try dua-dua lah. Berjaya atau tidak, kita sambung Huion HS64 ni. Okey, jom kita bermula. Okey, kita buka, ambil pisau kejap. Okey, kita tengok apa ada. Saya beli ni dalam harga dia lebih kurang 130-140 macam itu. Okey, ini kotak dia. Nampak macam cantik lah. Nampak macam kemas. Masih ada stiker Huion pada dia punya pembuka, pada permukaan untuk kita buka kotak ni. Okay, jadi kita tengok. Okey. Okey, tak ada apa. Buka-buka je dia bagi tahu, thank you for choosing Huion. Kemas. Macam barang mahal je Dia sebenarnya Huion ni dia taklah mahal sangat. Dia ada produk-produk writing tablet yang lebih mahal, yang lebih berjenama, macam Wacom dan sebagainya lah. Okay, thank you for choosing Huion dan bla 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 bla. Kemudian ni apa ni? Ini cara-cara dia. Mula-mula kita kena download driver atau manual dia di huion.com, download. Nanti kita akan try buat. Okay, inilah barang dia. Okay. Kita biasa balut plastik dia bau kuat lah. Bau kurang menyenangkan plastik dia ni. Okay, ini saiz Huion HS64. Okay, saiz seperti yang dijangka lah. Lebih kurang saiz kertas A4 bagi 2 ataupun saiz A5. Ini mungkin dia punya ruang untuk kita menulis. Ini button-button ni tak tahulah, tak try lagi. Ini dia punya tablet dia agak nipis dan agak ringan jugalah. Agak ringan juga. Okay, kemudian dia ada dia punya pen dia. Nampak macam sedap dipegang lah pen ni. Dia plastik tapi agak sedap, agak selesa untuk kita menulis. Okay, ini ada tip dia. Dengannya tip ni, ujung ni boleh ditukar. Tapi tak pastilah boleh ke tidak. Nanti kita tengok. Okay, pen dia. Okay, kemudian ada sarung tangan. Sarung tangan ni sesuai lah. Macam saya ni, tangan saya agak berpeluh. Memang daripada kecil lagi tangan saya berpeluh. Jadi mungkin kita boleh pakai. Macam mana pakai dia tak tahu. Tak pasti pakai macam mana. Nanti kita tengok balik cara nak pakai benda ni. Dia tangan kanan ke tak? Okey, tangan kanan. Ngam dah ni. Tapi macam mana masuk? Masuk sini daripada bawah. Okey. Okey, jadi bila kita tulis tu dia tak basah lah. Pada permukaan ni yang kena ni dia tak basah. Jadi sesuai macam saya, tangan saya agak berpeluh sikit. Jadi sesuai lah, dia bagilah benda ni. Okey, lagi apa ada? Okey, lepas tu dia ada bagi mata tip ni extra. Tip ni dia ada bagi extra. Lepas tu yang bulat ni tak tahu benda apa benda ni. Kemudian dia ada kabel USB-C rasanya lah, saya tak pasti. Jadi kita kabel ni mungkin kita sambung pada tablet. Pada tablet pakai kabel, pakai USB-C ni. Ni. Mungkin lah, tak tahu betul ke tidak. Longgar sikit lah. Okey. Dan ini kita sambung ke USB komputer lah. Itu sambung ke USB komputer lah contohnya. Tak apa, nanti kita akan sambung. Okey, lagi barang yang ada, gift benda ni. Ini macam adapter lah dia bagi. Bagi adapter. Belakang dia USB. Depan dia ni tak pasti benda USB-C juga kot. Tak tahu USB-C juga. Tak tahu apa tujuan dia. Yang ni ini pula tahu benda ni. Kalau tuan-tuan tahu mungkin boleh bagi komen, bagi tahu benda ni. Tapi dia macam adapter lah, macam semacam adapter. Tak apa kita simpan, jangan buang benda gini. Kadang-kadang time nak guna tu tak ada.
Okey, dan last sekali yang penting saya rasa adalah manual. Manual ni kalau saya beli barang elektrik ke apa, manual ni saya jarang buang. Kotak mungkin saya buang. Manual saya tak buang. Okey, manual dia adalah English dalam bahasa Inggeris. Dan bahasa Inggeris dia pun okey lah, tak kelam kabut lah. Kadang barang Cina ni dia punya bahasa Inggeris dia tu kelam kabut sikit. Dia ada lagi juga bahasa Perancis. Bahasa Melayu pun ada, panduan singkat. Atau bahasa Melayu ke bahasa Indo, kita tengok sikit panduan singkat, gambaran singkat produk. Okey lah, boleh lah bahasa Melayu dia, not bad lah. Ni bahasa Melayu bukan bahasa Indonesia. Tapi kita boleh faham, tak ada masalah. Okey, dia punya manual. Okey, jom kita dah buka. Okey, ada apa lagi? Kok ada benda tersembunyi? Tengok bawah ni ada benda tak? Tak ada apa. Bawah tak ada apa-apa dah. Kosong. Dia siap selotip tu. Okey. Dah tak ada dah. Jadi package yang kita dapat adalah yang utama dia punya pad. Kemudian dibagi pen. Dan kemudian dibagi extra tip. Bulat tak tahu benda. Kemudian macam biasalah dia ada kabel. Kalau tak kita sambung. Sebab benda ni kita kena sambung dengan komputer. Kemudian dia ada bagi extra adapter ni. Tak tahu adapter apa ni. Kemudian dia bagi sarung tangan. Kemudian adalah manual tu, panduan-panduan tu adalah. Jadi kita akan try sambung Huion HS64 kita ni ke dalam komputer. Kita akan try komputer Mac dahulu. Nanti kita akan try dalam komputer Windows pula. Okey, pertama sekali kalau ikut manual ni, dia kata kita kena download. Kita kena download dulu di huion.com download. Okey, jadi kita try download dulu. huion.com/download. Okey, lepas tu kita pilih apa mana download ni? Driver and manual. Driver and manual. Tengok search produk. Okey, kita search produk kita HS64. Okey, driver beta benda ni. Okey, kita pilih paling atas lah, paling latest lah ni kot. Okey, download. Okey, dah siap download, kita buka. Okey. Dia set installation guide sekarang. Finish. Okey, dah siap download. Sekarang ni kita nak cuba sambung pula kita punya tablet ni, Huion ni, dengan laptop sekarang ni. Okey, kita sambung yang ni. Kita sambung dia punya USB-C dia ke dalam ni. Okey. Kemudian kita sambung ujung dia USB ni. Kita sambung ke komputer. Okey, kita dah sambung. Betul ada butang on tak ni? Tak ada. Okey, tak apa. Kita tengok je dulu. Okey, wayar dia panjang jadi mana kalau skrin duduk jauh pun kita boleh pakai lagi lah. Okey, kemudian kita buat apa? Kita cuba buka software Huion tu. Di tablet. Okey, open. Okey, kalau kita tengok atas ni macam dah on dah ni kan, Huion ni. Cuba kita buka web browser. Katalah saya nak buka OneNote. Saya buka OneNote saya. Ni OneNote. Okey, saya buka OneNote saya. Open System Preference. Tadi tu pop up daripada komputer lah. Klik dulu. Okey, kena klik dulu. Okey. Good sekali. Okey. Ini saya kontrol pakai mouse lagi. Kalau saya kontrol pakai ni. Boleh. Okey. Sekarang mouse saya dah kontrol pakai pen. Tablet ni. Nampak? Nampak dia bergerak tu. Dia bergerak sebab saya kontrol pakai pen ni. Okey, kita try conteng. Tengok. Sorry. Pakai ni. Okey. Tak biasa lagi Mana dia daripada jarak jauh pun kita boleh gerakkan dia. Tak sentuh lagi pen ni. Tak sentuh lagi pada pad. Dia dah boleh gerak. Tapi kalau terlebih daripada atas ni tak boleh lah. Dia hanya ruang yang bintik-bintik ni. Kalau kita tengok rapat-rapat ni, kalau kita dekat-dekat, kita punya
tablet ni dia ada bintik-bintik. Dia ada bintik-bintik sini. Tu dia ada bintik-bintik. Jadi kita akan tulis pada bahagian yang bintik-bintik tu lah, tak nampak. Okey, ada nampak bintik-bintik lah. Kita tulis bahagian bintik-bintik tu lah. Okey. Jadi macam ni, saya masih lagi jauh. Masih lagi jauh, tak bergerak, tak sentuh lagi, dia dah bergerak lah mouse tu. Okey, kalau saya nak pilih, katalah saya nak pilih boat, kita pergi kat B ni, macam susah sikit lah. Tak biasa dia kena tekan ni. Ini sebagai dia punya pilih lah, right click lah. Kalau dalam komputer kita punya right click lah. Right click, left click kita. Okay. Jadi saya nak conteng. Okay, kita pergi draw. Untuk conteng, kita pergi draw. Okay, kita pilih pen dia. Kita pilih ni. Dia kita boleh touch. Touch tu sebagai pilihan lah. Okay, kemudian kita boleh conteng. Menarik. Kita pilih sikit. Ataupun kita pilih new page lah. Tulis baru. Okay. Ni saya tulis. Dia agak macam lagging sikit lah. Maknanya tak macam kita tulis biasa. Kita tulis biasa, kita akan nampak. Maksudnya kita tulis tu, kita nampak apa yang kita tulis. Tapi sekarang ni kita nampak apa yang kita tulis. Kita kena tengok skrin. Mata kita tengok pada pad. Tangan kita gerak pada pad, tapi mata kita tengok skrin. Koyang pula. Okay. Jadi macam agak mencabar sikit lah. Untuk first time ni kita praktis. Sebelum kelas PMP mula ni kita kena praktis lah. Dia agak mencabar. Kena praktis. Okay, tapi nice lah. Jadi boleh lah. Tapi saya rasa kita kena combinekan dia juga dengan trackpad. Sebab trackpad ni untuk kita control mouse kita. Sebab dia bila kita nak selection tu macam payah sikit lah. Jadi kita kena selection tu untuk pilih-pilih kita pakai trackpad kita ataupun mouse komputer kita. Tapi untuk menulis kita pakai kita punya pad ni lah. Jadi macam saya try pakai sarung tangan dia ni. Jadi bila kita pakai ni, bila kita tangan kita dekat pad ni, dia tak bergerak lah. Lebih sedap untuk menulis lah. Tangan kita tak terapung. Okay, dia sekejap je. Maknanya macam saya ni rasa macam dah hampir mahir lah. Okay, rasanya dah hampir mahir. Okay, jadi maksudnya taklah susah sangat untuk memahirkan diri. Okay, nice. Okay, jadi okay juga kita punya pen ni. Okay, jadi pada saya pembelian yang agak berbaloi dengan RM130, RM140. Tapi ini dalam setara Mac. Maknanya kita pakai trackpad. Kita pakai trackpad. Okay, kita pakai trackpad kat sini lah. Ini trackpad kita. Tapi kalau tak ada trackpad macam mana? Kalau kita pakai mouse macam mana? Itu nanti kita akan try pada komputer desktop window. Okay, jom kita try. Baik, sekarang kita nak try Huion ni. Kita nak try disambungkan ke komputer desktop yang menggunakan window. Okay, jadi sama je macam tadi tu. Kita cucuk USB-C dia kat belakang ni. Okay, kemudian kita cucuk wayar USB. Alamak, tak cucuk lagi. Kejap. Okay, kemudian kita download dia punya software di website Huion. huion.com/download. Okay, kita tengok bawah sikit. Driver and manual. Kita try shape by product HS64 Special Edition. Tak tahu yang ni kot, yang biasa kot. Sebab tadi dalam Mac kita install yang ni kan. Jadi dalam Windows, kita tengok Windows beta yang mana paling latest. Yang beta ni lah kot. Yang atas sekali lah.
bulan 6 2020. Okey, kita download. Okey, dah siap download, kita try install. Okey, kita klik sini dia punya installer dia. Okey, kemudian kita klik install. Lepas tu keluar apa ni? Klik lah kot. Oh, dia punya ni besar nampak. Kita punya kecil je. Okey. Okey, ni model lain kot. Okey, completing the setup wizard. Wizard ke wizard? Okey, senyap je. Macam okey kot. Okey, kita try buka kita punya OneNote. Kita try buka OneNote dekat mana komputer ni ada OneNote tak? Tak pernah buka OneNote dalam komputer ni. Windows 10. Okey. Okey, detik penentuan. Okey. Okey, jadi kita punya OneNote. Okey, kita try pakai pen ni boleh tak? Oh, boleh juga. Tapi kalau kita nak back, dia susah sikit lah bila kita nak control mouse pakai pen ni. Mungkin tak biasa lagi kot. Okey. Dia tak gaya tak. Okey. Kita tulis macam notepad kita biasa. Tapi permukaan ni dia tak sama Permukaan ni tak sama dengan skrin ni. Dia tak sama. Jadi kita kena macam ni. Kita kena pandai-pandai ejah. Tak tahu macam mana nak ejah dia. Okey, kalau kita lukis graf kata, lukis something, schematic diagram. Okey, agak smooth jugalah Tapi isu dia kita tak boleh control mouse dia, bukan tak boleh. Kita susah untuk control mouse dia menggunakan pen ni. Jadi kita kena pakai mouse. Jadi masalahnya saya ni tangan kanan. Jadi mungkin untuk bila kita pakai writing pad ni, saya kena gunakan mouse tangan kiri dan menulis tangan kanan untuk control. Kalau tak dia macam susah sikit lah. Jadi saya control pakai mouse untuk pilih dia punya selection dia. Okey. Tapi bila kita sentuh ni, okey, tak gerak. Kalau saya sentuh pakai jari tak gerak Kita kena pakai tip. Pakai tip ni. Kita kena pakai tip ni. Pen ni baru kita boleh bergerakkan dia. Buat tulisan. Jadi boleh lah Dia punya keluasan dia pun sama macam kita menulis biasa. Tapi mungkin tapi skrin tu mungkin jadi agak besar sikit. Jadi tak tahulah Tapi okey lah, kita kena practice lagi. Kita kena practice lagi untuk menggunakan writing pad ni. Okey. Baik, secara keseluruhannya saya rasa Huion HS64 ni saya agak berpuas hatilah dengan dia punya produk. Sebab ini tablet pertama saya yang saya pakai. Sebelum ni saya ada guna iPad mini tapi lama dah tak pakai iPad mini. Feel untuk menulis di pad ni kita kena practice lah. Dia tak macam menulis di kertas biasa, sebab bila kita tulis di sini mata kita kena tengok skrin. Jadi setengah orang mungkin macam saya sendiri pun saya susah untuk membiasakan diri. Tapi pada saya pelaburan RM140 ni berbaloi lah. Tapi saya sebenarnya tak pernah cuba apa-apa writing tablet yang lain, saya tak pernah cuba. Ini yang pertama kali saya beli dan saya cubalah. Tapi sebelum beli tu saya banyak Google cek maklumat. Jadi saya rasa okey lah, berbaloi lah. Mungkin saya tak pernah try Wacom. Mungkin kalau guna Wacom mungkin lagi sedap ke? Tak tahu sebab tak pernah beli. Tapi untuk permulaan, Huion HS64 ni pada saya berbaloi untuk dimiliki dan mungkin boleh membantu untuk PNP, terutamanya subjek-subjek yang melibatkan lukisan ataupun yang melibatkan pengiraan yang perlukan writing. Jadi itu saja review saya mengenai Huion writing tablet HS64. Terpulang pada tuan-puan nak pakai teknologi mana satu. Kalau rasa Huion ni rasa macam tak berbaloi untuk beli, mungkin boleh pakai kamera tuan-puan dan boleh juga tulis atas kertas dengan merakam menggunakan handphone. Boleh juga, terpulang pada masing-masing. Tapi saya rasa sebab saya nak mengoptimumkan penggunaan OneNote dalam saya punya PNP semester akan datang yang secara online sepenuhnya. Jadi saya rasa memiliki writing tablet ni adalah satu keperluan saya lah. Baiklah, sekian daripada saya. Jumpa lagi pada video akan datang. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like channel ni. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Thank you.